Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam pintar IPG KDRI. Nama diberi Nur Husna Kamila binti Muhammad Kamrul daripada Unit Bahasa Melayu 2, ambilan Jun PISMP 2023-2028. Saya bersama rakan seperjuangan saya iaitu Nur Iman Balkis binti Osman dan juga Amar Mukri bin Zainuddin. Kami bertiga bekerjasama dalam menjayakan kerja khusus bagi kod subjek GWCP 1042 iaitu penulisan akademik. Dalam kerja ini kami perlu membuat analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan yang terdapat di dalam artikel yang kami pilih. Ini ialah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Husna Kamilah, Nur Iman Balkis dan juga Amar Mukri. Baiklah, dalam tugasan ini kami akan membuat definisi wacana, konsep keutuhan wacana, analisis keutuhan wacana dalam artikel ilmiah, kejelasan dalam penulisan dan akhir sekali ialah sumber rujukan. Berikut merupakan definisi wacana menurut tokoh Nik Safiah Karim 2008. Nik Safiah Karim menyatakan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat iaitu yang boleh berupa satu ayat, sebuah petikan, bab, buku, majalah dan lain-lain lagi. Dengan erti kata lain, wacana ialah jalinan unit-unit bahasa yang tersusun rapi dan berkesinambungan bagi melahirkan kesatuan bahasa yang utuh. Seterusnya kita pergi kepada konsep keutuhan wacana di mana konsep keutuhan wacana ini mempunyai 4 bentuk iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan juga keutuhan fonologi. Bagi keutuhan semantik, ia bermaksud jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain di mana untuk kita mudah fahami, keutuhan semantik ini dia mempunyai kesinambungan ayat untuk membentuk makna ataupun membentuk makna tertentu. Okey. Yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini ialah pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Yang ketiga ialah keutuhan gramatikal di mana keutuhan gramatikal ini ialah hubungan wacana yang berkait rapat dengan tata bahasa. Apabila kita membuat karangan ataupun cerita, kita menggunakan hubungan wacana ini untuk kita membentuk ayat yang gramatis. Dan yang keempat ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah melibatkan aspek nada, hentian dan intonasi suara yang digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Dapat saya simpulkan keutuhan fonologi ini dia lebih kepada suara, nada. Okay. Nada suara sebagai contoh, nada suara seorang wartawan sedang membaca berita berbeza dengan nada suara seorang yang sedang membaca buku di mana nada suara wartawan yang sedang membaca berita ini lebih tinggi lah daripada orang yang membaca buku. Baiklah, sekarang sudah sampai kepada tujuan kita iaitu menganalisis keutuhan wacana yang terdapat dalam penulisan artikel. Kami bertiga mengambil artikel gejala membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Topik yang saya ambil ialah keutuhan semantik. Terdapat dua jenis keutuhan semantik iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana dan juga hubungan semantik dari segi konteks atau layar wacana. Bagi hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, terdapat 5 bentuk iaitu hubungan yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat, yang kedua hubungan sebab dan tujuan, yang ketiga hubungan sebab dan hasil, yang keempat hubungan latar dan kesimpulan dan yang terakhir ialah hubungan memperkuatkan isi. Yang seterusnya ialah bagi hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana pula ia mempunyai 3 bentuk iaitu kesatuan tajuk atau topik,
hubungan sosial antara penutur dengan pendengar, dan laras bahasa yang bersesuaian. Berikut merupakan contoh ayat yang terdapat dalam artikel bagi bentuk yang pertama iaitu hubungan sebab dan akibat. Contoh yang pertama, kejadian buli yang berlaku bukan setakat mencederakan masa tetapi sehingga mengakibatkan kepada kematian pelajar. Di sini kita mengetahui bahawa buli ini bukan setakat untuk mencederakan masa tetapi dia juga boleh mengakibatkan kematian pelajar. Contoh yang kedua, menurut Smith dan Thompson, buli didefinisikan sebagai satu set tingkah laku yang mana dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kemudaratan secara fizikal serta psikologi penerimanya. Di sini kita dapat lihat yang bahawa buli ini tingkah laku yang sengaja, yang pelajar dilakukannya secara sengaja dan ia membawa kemudaratanlah kepada pelajar yang terkesan daripada buli ini. Berikut merupakan contoh ayat bagi bentuk hubungan sebab dan hasil. Contoh yang pertama ialah, menurut Farrington, pemansaan remaja di sekolah mungkin merupakan salah satu tingkah laku awal yang menyumbang kepada perkembangan jangka hayat pola tingkah laku antisosial dan ianya boleh juga menjadi perintis kepada tingkah laku antisosial dan jenayah. Contoh yang kedua ialah kesan yang negatif kegiatan pembulian ini terhadap pelajar yang sering menjadi mangsa buli ini ialah pelajar ini akan berasa malas untuk pergi ke sekolah dan berasa takut untuk melakukan aktiviti di sekolah. Di mana kegiatan untuk kita mudah fahami dalam teks ini menyatakan bahawa kesan buli ini menyebabkanlah bagi hasil daripada buli ini ialah pelajar masa yang dibuli ini akan berasa malas untuk pergi sekolah dan berasa takut untuk melakukan aktiviti di sekolah. Baiklah, kita sambung kepada contoh ayat bagi bentuk hubungan sebab dan tujuan. Contoh yang pertama, menurut Alworth, buli adalah satu bentuk perbuatan dengan niat dan disengajakan. Perlakuan buli bertujuan untuk mendatangkan kecelakaan atau kecederaan untuk memalukan pelajar yang selalunya lemah daripada pelajar yang lebih berkuasa. Untuk kita mudah fahami, saya telah menyimpulkan bahawa buli ini ialah satu perbuatan yang sengaja dan ia bertujuan untuk mendatangkan kecelakaan atau kecederaan kepada pelajar tersebut. Contoh yang kedua ialah perlakuan buli yang dilakukan dalam kalangan pelajar ini tidaklah sehingga melibatkan kecederaan yang teruk. Mereka yang sering dibuli ini lebih banyak dibuli dengan pelajar menengah atas yang memberi arahan untuk membasuh baju, menggosok baju dan juga mencuci toilet. Dalam teks ini untuk kita lebih memahamilah bahawa pelajar yang membuli ini ialah dengan tujuan dia untuk membasuh baju, menggosok baju dan juga mencuci toilet. Baiklah, kita pergi kepada contoh ayat bagi bentuk yang keempat iaitu hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayat yang pertama, perbuatan ini dilakukan kepada pelajar yang secara fizikalnya kelihatan lemah dan tidak berani untuk melawan balik jika diperlakukan sedemikian. Disebabkan oleh itu, pelajar yang kebanyakannya berperlakuan atau bersifat seperti ini, mereka ini akan menjadi sasaran bagi mangsa buli dan akan dibuli dengan kerap. Kita dapat lihat daripada teks ini dia mempunyai latar dan kesimpulan, di mana latarnya ialah perbuatan ini dilakukan kepada pelajar yang secara fizikalnya kelihatan lemah dan tidak berani untuk melawan balik jika diperlakukan sedemikian. Dan kesimpulannya ialah disebabkan oleh itu, pelajar yang kebanyakan berperlakuan atau bersifat seperti ini mewakili kepada kelihatan lemah dan tidak berani itu. Ini menyebabkan mereka akan menjadi sasaran bagi mangsa buli dan akan dibuli dengan lebih kerap. Contoh ayat yang kedua ialah mereka akan merasakan
bahawa sekolah bukan lagi tempat yang baik untuk mereka belajar dan merasakan bahawa sekolah merupakan satu tempat yang mengerikan. Disebabkan oleh hal ini, pelajar ini akan tidak hadir ke sekolah dengan kerap dan perkara ini akan mengganggu prestasi pelajar tersebut serta mengakibatkan pelajar ini ketinggalan di dalam kelas. Akibat daripada ini, keputusan peperiksaan mereka akan menjadi teruk. Okey, daripada teks ini kita dapat lihat bahawa dia mempunyai latar dan juga kesimpulan. Di mana pelajar ini merasakan sekolah ni bukan lagi tempat yang baik untuk mereka belajar dan dia merasakan bahawa sekolah ni merupakan satu tempat yang mengerikan dan disebabkan itulah pelajar ni tidak mahu hadir ke sekolah dengan lebih kerap. Dan ia secara tidak langsung apabila pelajar tidak menghadiri sekolah dengan lebih kerap, dia akan mengganggu prestasi pelajar lah daripada segi keputusan peperiksaan, peperiksaan dan lain-lain lah. Baiklah, kita pergi kepada contoh ayat bagi bentuk yang terakhir iaitu hubungan memperkuatkan isi. Contoh ayat yang pertama, menurut cikgu-cikgu sebagai responden yang telah ditemu bual oleh pengkaji, pelajar yang melakukan perbuatan membuli ini akan dikenakan hukuman sekiranya mereka ditangkap melakukan perbuatan itu kepada pelajar lain. Antara hukuman yang akan dikenakan kepada pelajar yang didapati membuli ini adalah mereka akan dikenakan tindakan kaunseling jika hanya membuli dari segi emosi, tetapi bagi pelajar yang membuli dari segi fizikal ini, mereka akan dikenakan hukuman uratan dan jika perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang, tindakan menggantung mereka dari persekolahan akan dilaksanakan. Baik, daripada teks ini kita dapat lihat bahawa sesiapa yang membuli dia akan dikenakan hukuman dan hukuman tersebut telah dinyatakan seperti dikenakan tindakan kaunseling, hukuman uratan dan juga menggantung mereka daripada persekolahan. Contoh yang kedua, di samping itu, faktor yang mendorong untuk membuli pelajar lain adalah melalui pengaruh media massa. Media massa kini juga telah menjadi pemakin kepada budaya negatif ini. Pelbagai filem dan drama bersiri luar negara yang disiarkan di televisyen sentiasa memaparkan budaya asing yang sememangnya kontras dengan budaya tempatan. Program-program yang diimport dari negara-negara barat berunsurkan aksi-aksi ganas. Terdorong dengan perasaan ingin mencuba aksi-aksi yang dipamerkan, pelaku buli akan bertindak ke atas mangsanya tanpa memikirkan padah yang bakal mereka perolehi. Di mana dalam teks ini kita dapat lihat bahawa faktor yang mendorong pelajar untuk membuli pelajar lain ni ialah melalui pengaruh media massa. Dan media massa ni merupakan satu platform yang negatif kepada pelajar jika tidak digunakan dengan baik. Dan media massa ini juga telah menyebarkan filem dan drama bersiri yang memaparkan aksi-aksi ganas lah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh ayat hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana bagi bentuk kesatuan tajuk atau topik. Contoh yang pertama, antara faktor seseorang pelajar untuk membuli pelajar yang lain adalah pelajar yang membuli sedang menghadapi tekanan. Tekanan yang dialami dapat dilepaskan apabila pelajar tersebut dapat membuli dan mengenakan pelajar lain. Tekanan yang dihadapi berpunca daripada rumah atau persekitaran pelajar tersebut. Bagi pelajar yang tinggal di asrama, faktor persekitaran amat relevan untuk dijadikan faktor mengapa mereka membuli pelajar lain. Di sini kita dapat lihat bahawa dia dapat isi dan juga huraian. Huraian yang relevan dengan isi tersebut. Seperti isinya ialah faktor seseorang pelajar untuk membuli pelajar lain adalah pelajar yang membuli sedang menghadapi tekanan. Dan huraian dia ialah tekanan yang dialami dapat dilepaskan apabila pelajar ni dapat membuli pelajar lain. Dan tekanan yang dihadapi ni juga berpunca daripada rumah atau persekitaran pelajar tersebut.
maka ia merupakan satu huraian bagi tajuk yang sedang dibincangkan. Seterusnya, bagi contoh ayat yang kedua, antara punca lain seseorang itu dibuli adalah kerana sikapnya yang tidak menghormati orang lain. Boleh jadi kerana diri terasa hebat, pelajar itu bersikap sombong dan bongkak akan kelebihan yang ada pada dirinya. Mungkin dirinya ada kelebihan dari segi wang ringgit, kepandaian, anak orang kaya dan seumpamanya. Ia mengundang rasa dengki rakannya. Selalunya pelajar itu dibuli kerana menunjukkan lagak kepada rakan-rakannya sehingga membuatkan rasa tidak puas hati orang lain terhadap dirinya. Di sini juga kita dapat lihat bahawa punca terdapat isi dan juga huraian lah, seperti yang di atas, di mana isinya ialah punca seseorang yang dibuli tu kerana sikap dia tidak menghormati orang lain, dan huraian dia tidak menghormati orang lain, seperti dia ni berasa hebat, bersikap sombong, bongkak akan kelebihan yang dia miliki. Dan seterusnya ialah dia juga mungkin merasa kelebihan dari segi wang ringgit, kepandaian, anak orang kaya dan seumpamanya. Dan ia ni menyebabkan pelajar lain ingin membuli dia kerana dia tidak menghormati orang lain. Assalamualaikum. Nama saya Nur Iman Balkis binti Osman. Hari ini saya akan menerangkan keutuhan leksikal. Seperti mana yang kita tahu, keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal mempunyai 6 jenis, iaitu pembuka dan penutup, antonim, hiponim, kolokasi, persamaan leksikal dan sinonim, dan pengulangan. Pembuka dan penutup membentuk keutuhan leksikal. Antonim pula merupakan kata-kata yang berlainan bentuk tetapi yang bertentangan. Hiponim pula merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Kolokasi pula merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan sendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Persamaan leksikal dan sinonim ialah perkataan yang berlainan bentuk, ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Pengulangan pula mengulang kata yang sama. Sebelum saya memberikan contoh antonim, izinkan saya untuk memberi contoh bagi pembuka dan penutup terlebih dahulu. Contoh bagi pembuka ialah Al-Kisah dan contoh bagi penutup ialah sekian terima kasih. Tetapi di dalam jurnal yang saya dan rakan-rakan saya kaji ini tidak ada. Jadi saya tidak boleh memberikan contoh bagi pembuka dan penutup. Baik untuk antonim pula, seperti yang kita tahu, antonim ni maksud dia mempunyai kata yang bertentangan maksud, iaitu seperti yang saya jumpa di sini ialah senior dan junior dan lemah dan contoh yang saya dapati bagi hiponim ialah serata dunia seperti Australia, Jepun dan Britain. Serata dunia ni dia membawa makna yang umum, manakala Australia, Jepun dan Britain ni membawa maksud yang khusus bagi serata dunia tu. Persamaan leksikal dan sinonim merujuk kepada perkataan berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Seperti yang telah saya dapati ialah perkataan menerima dan penerimaan. Perkataan usulnya adalah terima. Jadi, perkataan menerima dan penerimaan ini merupakan maksud yang sama tetapi dalam bentuk ejaan dan bunyi yang berbeza. Kalau pengulangan pula yang saya dapati di sini ialah penulis menulis perkataan buli ini
dengan mengulang sebanyak 5 kali dalam satu perenggan yang sama. Pengulangan juga merupakan perkataan yang diulang secara penuh tanpa memberikan perubahan sama ada dari segi bunyi dan maksudnya. Topik kita yang kedua ialah keutuhan gramatikal. Gramatikal bermaksud nahwan atau tata bahasa atau lebih dikenali sebagai hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Penanda rujukan merupakan rujukan terhadap kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. Kata ganti nama diri orang ni dia ada 3. Kata ganti nama orang pertama, kedua dan ketiga. Kata ganti nama tunjuk dia merupakan itu atau ini. Dan penanda penggantian merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Penanda elipsis pula merupakan unsur penyerapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Dan akhir sekali, penanda penghubung yang berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Contoh bagi penanda rujukan yang telah saya kenal pasti dalam artikel tersebut ialah mereka. Mereka merupakan kata ganti nama orang ketiga. Baik, contoh bagi penanda penggantian yang telah saya kenal pasti ialah kes-kes buli dan kejadian ini. Kejadian ini merupakan penggantian bagi kes-kes buli untuk mengelakkan berlaku pengulangan maklumat. Penanda elipsis merupakan pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat. Jadi, di sini penulis melenyapkan perkataan Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi KPM sahaja di bawah kerana pembaca telah mengetahui perkataan yang telah ditulis oleh penulis. Seperti yang kita tahu, penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Terdapat 6 jenis penanda penghubung iaitu penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tentangan, penghubung musabab dan penghubung tempoh. Contoh bagi yang telah saya dapati ialah di samping itu. Di samping itu merupakan penghuraian. Dalam mengejar hal dunia merupakan pengembangan idea dan namun begitu merupakan tentangan. Topik kita yang seterusnya ialah koheren dalam penulisan akademik. Definisi koheren ialah kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Koheren dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan yang utuh. Dalam penulisan yang koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Mukri bin Zainuddin. Pada hari ini saya ingin memberi contoh tentang koheren dalam penulisan akademik yang telah kami pilih. Seperti mana yang telah kawan saya terangkan sebelum tadi, koheren merupakan kesinambungan antara ayat dan ayat. Oleh itu, di sini saya telah melampirkan beberapa contoh yang terdapat dalam jurnal yang kami pilih. Izinkan saya baca dahulu. Kajian sistematik tentang perlakuan buli di sekolah sebenarnya telah bermula sejak akhir tahun 1970-an oleh Dan Olwus. Beliau yang telah membuat beberapa siri kajian terhadap tingkah laku buli di sekolah-sekolah di negara
Skandinavia, dan seterusnya. Kajian-kajian tentang perlakuan buli ini mula disebarkan di serata dunia. Kita dapat melihat kesinambungan antara ayat pertama dan ayat kedua yang menceritakan tentang buli. Contoh kedua pula, kes buli seringkali disamakan dengan budaya gangsterisme atau kes pergaduhan yang berlaku di sekolah. Ekoran daripada salah tafsir ini daripada ada kalanya bangsa buli juga turut menerima dendaan akibat daripada perlakuan membuli. Oleh itu, jelaslah bahawa ayat yang terdapat dalam jurnal ini menunjukkan kesinambungan antara ayat dan ayat. Topik seterusnya ialah kohesi dalam penulisan akademik. Kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Antara jenis kohesi ialah berbagai-bagai struktur ayat. Berbagai-bagai struktur ayat digunakan bagi mengekalkan perkaitan wacana terhadap isi utama dan pembaca ingin memberikan maklumat kepada sasaran pembaca dan ingin mengelakkan penggunaan slanga dalam susunan ayat. Seterusnya, menggunakan tanda baca yang betul seperti koma, tanda seru, tanda soal, tanda tanya dan sebagainya bagi menunjukkan struktur dalam penulisan, menentukan intonasi dan jeda dalam proses pembacaan. Selain itu, perenggan dibina dengan baik seperti pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup bagi perenggan penulisan dan sudut pandangan terhadap tajuk yang dikemukakan. Di samping itu, penggunaan kata hubung yang tepat bagi menunjukkan peralihan atau kesinambungan daripada satu perkataan kepada perkataan yang lain. Dan akhir sekali, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat dengan pada bahagian yang lain. Peralihan yang baik menjadikan penulisan yang dihasilkan sebagai satu karya yang teguh binaannya dan kemas strukturnya. Baiklah, pada kali ini saya ingin memberi contoh tentang kohesi dalam jurnal yang telah kami pilih. Seperti yang kita sudah sedia maklum bahawa kohesi ini merupakan kesinambungan antara perenggan dengan perenggan. Untuk melihat kesinambungan tersebut, kita perlu melihat dari segi penanda wacana, penggunaan tanda baca dan lain-lain. Daripada contoh yang telah saya pilih daripada jurnal akademik ini ialah kita dapat melihat bahawa penanda wacana di samping itu telah digunakan. Oleh itu, penanda wacana tersebut telah menunjukkan kesinambungan antara perenggan pertama dan perenggan kedua, di mana perenggan ini tujuannya menceritakan tentang kes buli yang berlaku di sekolah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada keutuhan wacana yang terakhir iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Dalam keutuhan fonologi, kita dapat mengkaji 4 aspek iaitu hentian suara, nada suara, intonasi suara dan alat-alat dalam wacana tulisan. Hentian suara ni berfungsi sebagai kesenyapan atau hentian ayat yang membawa makna yang berbeza. Nada suara pula tujuannya membezakan ayat yang dinyatakan mengikut situasi dan keadaan. Intonasi suara dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana, berperanan penting sebagai penanda, sebagai pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Intonasi dan nada suara yang berbeza dapat membawa maksud yang berbeza. Yang terakhir sekali, alat-alat dalam wacana tulisan. Kita menggunakan alat-alat dalam wacana tulisan ni untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat ni terdiri daripada koma, noktah, titik bertindih dan tanda soal. Baiklah, di sini saya telah melampirkan beberapa contoh tentang ayat penyata yang terdapat dalam jurnal yang telah kami pilih.
Yang pertama, jumlah peningkatan kes buli dalam kalangan pelajar ini adalah disebabkan juga oleh faktor kefahaman dan pengetahuan guru dan pelajar yang salah mengenai tingkah laku buli. Yang kedua, perlakuan buli telah dikenal pasti sebagai salah satu saluran dalam rantaian perlakuan ganas daripada zaman kanak-kanak hingga kepada alam dewasa. Yang terakhir, berdasarkan kajian yang telah dijalankan Jamal Sari, mendapati bahawa pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya kes buli di sekolah seperti faktor status sosial dalam hierarki dan rakan sebaya, faktor maskuliniti, konflik keluarga, pengaruh media massa, kelemahan pengurus sekolah dan sebagainya. Tujuan daripada ayat-ayat ini ialah tidak menunjukkan sebarang apresiasi, sekadar untuk menyatakan sesuatu ayat yang terdapat dalam lampiran ini sekadar untuk menunjukkan sesuatu perkara untuk tidak menunjukkan pertanyaan atau sebagainya. Sekadar untuk menyatakan sahaja. Baiklah, kembali lagi kita dalam kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel. Konsep kejelasan dalam penulisan terdapat 5 bentuk, iaitu penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesi, penulisan ayat yang jelas dan akhir sekali ialah langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Bagi penggunaan bahasa komunikatif yang formal, ia bermaksud bahasa komunikasi yang mudah difahami maksudnya oleh pembaca atau penerima maklumat. Ini bermaksud kita menggunakan bahasa komunikasi yang ringkas tetapi mudah difahami oleh pembaca. Yang kedua ialah penulisan secara objektif di mana penggunaan kata yang neutral dan tidak mengandungi elemen yang berkait emosi seperti marah, sedih dan sebagainya. Seterusnya ialah fakta-fakta yang disampaikan hendaklah disokong dengan bukti yang kukuh. Sebagai contoh pendapat tokoh, kita hendaklah sertai bukti yang kukuh bahawa tokoh tersebut menyatakan seperti ini untuk menjadikan penulisan kita itu jelas dan boleh dipercayai oleh pembaca. Yang ketiga ialah perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesi, di mana koheren ini bermaksud ayat dihuraikan dengan jelas dan mengikut urutan serta disokong dengan bukti dan contoh. Bagi kohesi pula, terdapat kesinambungan idea di mana satu idea ini dihubungkan dengan idea lain untuk memantapkan lagi ayat, di mana dia untuk mudah kita fahami mempunyai isi dan huraian. Seperti contoh saya pergi makan di kantin. Makan di kantin merupakan ayat yang lain untuk kita memantapkan lagi bahawa saya ini pergi makan. Dan yang keempat ialah penulisan ayat yang jelas, di mana ia bermaksud huraian yang dijelaskan hendaklah menggunakan ayat yang pendek dan mudah difahami agar pembaca terus fokus dan tertarik untuk membaca. Di mana kita menggunakan ayat yang pendek atau perkataan yang pendek, pembaca ini akan terus berminat untuk membaca kerana dia tidak menggunakan ayat-ayat yang panjang, yang berbelit-belit dan yang tidak mudahlah untuk pembaca ini akan fokus ketika membaca. Oleh itu, kita perlu menggunakan ayat yang pendek lah untuk pembaca ini terus rasa ingin terus pembaca ini terus ingin membaca dan tertarik dengan penulisan yang kita hasilkan. Baiklah, kita pergi ke bentuk yang terakhir, iaitu langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Mereka merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan penulisan yang teratur seperti pemilihan masalah dan topik penulisan, mengumpul maklumat atau data untuk penulisan, menyusun atau mengorganisasikan data untuk menghasilkan satu penulisan yang baik, meneliti semula hasil penulisan dengan membuat penambahbaikan, dan yang terakhir sekali ialah menyemak hasil penulisan untuk memastikan tiada kesalahan tata bahasa dan kesalahan teknikal. Okey, langkah-langkah untuk menghasilkan penulisan yang teratur ini pentinglah untuk kita amalkan kerana ia menunjukkan bahawa kita seorang yang sudah bersedia
untuk sebelum kita melakukan ataupun membuat penulisan akademik ini. Dan apabila ia jugalah memberi kesan yang besarlah kepada pembaca yang membaca penulisan kita, kerana dari situ pembaca sudah dapat menilai kita dari segi penulisan kita, sama ada kita menyusunnya dengan baik dan memberikan huraian mengikut isi yang telah kita lakukanlah. Seterusnya ialah langkah untuk menghasilkan penulisan secara teratur, iaitu memulakan proses penulisan seawal yang boleh, mengkaji dan menentukan kehendak soalan, memikirkan hala tuju am untuk merancang penulisan, membina kerangka awal sebagai panduan menulis dan mengembangkan idea, mencari maklumat berkaitan tajuk dan isi kandungan, membuat nota berdasarkan bahan akademik yang dibaca, mengemaskini rangka esei berdasarkan maklumat baharu yang diperoleh dan mulakan proses penulisan draft yang pertama, dan yang terakhir ialah semak draft pertama dan tambah baik pengolahan idea sehingga memenuhi semua kehendak tugasan dengan sempurna. Langkah ini juga pentinglah untuk kita amalkan kerana ia dapat menghasilkan penulisan yang baik dan kreatif. Kita pergi kepada ciri-ciri kejelasan dalam penulisan. Terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, mudah difahami, mudah dibaca dan tidak bersifat samar-samar atau kabur. Yang kedua, kejelasan dalam penulisan dapat dilihat dengan penggunaan kata-kata yang pendek dan ringkas tetapi mudah untuk difahami. Yang ketiga, perkataan yang berbelit-belit atau terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan menyebabkan pembaca hilang tumpuan. Di mana di sini kita dapat simpulkan bahawa pentinglah untuk kita menghasilkan penulisan yang jelas maknanya agar pembaca ni terus kekal fokus ketika membaca. Sebagai contoh, kita perlulah menggunakan kata-kata yang pendek tetapi ia mudah difahami oleh pembaca, dan pembaca ni juga dapat mengetahuilah apa makna yang tersirat yang ingin kita sampaikan di dalam penulisan kita, dan ia secara tidak langsung akan membuat pembaca ini kekal fokus dan tertarik untuk membaca penulisan kita. Oleh itu, kita perlulah merancang dan meneliti yang sebaik mungkin sebelum kita menghasilkan satu penulisan supaya pembaca ini sentiasa mengekalkan fokusnya ketika membaca. Baiklah, kita sudah hampir kepada penghujung daripada video ini, iaitu di mana saya akan menerangkan kemahiran membuat rujukan. Setelah selesai menulis penulisan akademik, kita perlulah membuat rujukan sebagai citasi ataupun orang kata kredit kepada di mana kita mengambil idea untuk menulis penulisan akademik tersebut. Oleh itu, kita perlu menggunakan sistem APA, iaitu American Psychological Association. Referencing style ialah gaya rasmi bagi penulis untuk menyenaraikan rujukan dan juga citation yang telah mereka ambil bagi menjayakan penulisan akademik. Rujukan ini amatlah penting bagi mengadakan kegiatan plagiat. Baiklah, sekarang saya akan menganalisis sumber rujukan yang telah ditulis dalam jurnal artikel yang telah kami pilih. Setelah menganalisis, saya mendapati terdapat beberapa jenis rujukan yang telah penulis menggunakan untuk menjayakan jurnal tersebut. Sumber yang pertama ialah sumber rujukan buku. Untuk menulis sumber rujukan buku, kita perlulah mengikut ada turutannya, iaitu nama penulis, kemudian tajuk buku, tempat terbitan dan tahun terbitan. Sebagai contoh, J. Saibon, hubungan status sosial pelajar, konflik keluarga, tahap maskulin dan pendedahan keganasan menerus media dengan tahap dan jenis kecenderungan tingkah laku buli dalam kalangan pelajar lelaki di sekolah menengah di Pulau Pinang. Selangor, Unit Pendidikan Asas UKM 2010. J. Saibon sebagai penulis,
hubungan status sosial pelajar, konflik keluarga, tahap maskulin dan pendedahan keganasan menerus media dengan tahap dan jenis kecenderungan tingkah laku buli dalam kalangan pelajar lelaki di Sekolah Menengah di Pulau Pinang sebagai tajuk buku tersebut. Selangor Unit Pendidikan Asas UKM sebagai tempat terbitan dan 2010 sebagai tahun buku tersebut diterbitkan. Baiklah, kita pergi kepada sumber rujukan jurnal pula. Di sini saya telah melampirkan beberapa sumber rujukan jurnal yang terdapat dalam jurnal yang telah kami kaji. Untuk mensitasi sumber rujukan jurnal, kita perlu menulis nama penulis jurnal tersebut, tajuk jurnal, kemudian siri keberapa, muka surat mana yang kita ambil ID tersebut dan akhir sekali tahun terbitan jurnal tersebut. Dan akhir sekali ialah sumber rujukan laman web. Untuk mensitasi sumber rujukan laman web, yang sama seperti yang lain, kita perlu menulis nama penulis tersebut, tajuk dalam laman web tersebut, kemudian tahun diterbitkan dalam laman web, dan akhir sekali kita tidak lupa untuk menyertakan pautan untuk orang lain melihat rujukan tersebut. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.